Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Zaidi 051156. Pada video ini saya akan menerangkan mengenai asur. Apa itu asur? Asur wa al-lafzu dal ala miqdaril ahwal wal azman allati yahkumu fiha bitalazum aw ma ba'damah baina tarfil qadiyah. Asur adalah satu lafaz yang menjadi kadar kepada sesuatu keadaan ataupun waktu yang mana ia perlu ada pada kedua-dua di antara kedua aspek qadiyah, iaitu muqaddam dan at-tali. Okey, jadi pembahagian pertama pada asur adalah sur al-qadiyah hamliyah. Ada 4 bahagian. Yang pertama, asur kulli fil ijab. Okey, contoh ayat dia, contoh adat dia adalah kullu jami' ammah kafah ataupun yang lain-lain. Wa ghairu dzalik min kulli lafzi yadullu ala thubutil mahmul li jami'i afradil mawdu'. Maksudnya adat dia adalah adat yang menunjukkan kepada lafaz jami'. Maksudnya semua, merangkumi semua. Contoh dia adalah kullu talibah hadirun. Maksudnya semua pelajar hadir. Manakala asur kulli fisali pula, dia adalah la syai' la ahad wa ghairu dhalik min kulli yadullu ala salab mahmul an jami'il afradil mawdu'. Okay, asur kulli ni dia sama macam atas. Asur kulli fisali ni dia sama macam ijab. Cuma dia beza dia ada perkataan nahi di depan. Contoh dia adalah la syai' minal qittu bi qalbu. Tak sama semua kucing tu dengan anjing. So yang ketiga adalah asur juz'i fil ijab. Okay, asur juz'i fil ijab ni adalah adat dia ba'du kathir mu'zam ataupun wa ghairuha min kulli ma yadullu ala thubutil mahmuli ba'du afradil mawdu'. Maksud dia contoh adat dia adalah ba'du sebahagian, kathirun, mu'adzam. Dan perkataan dia, adat ni adalah adat yang menunjukkan sebahagian. Dia tak macam kulli tadi. Dia adalah juz'i, sebahagian saja. Contoh dia adalah ba'dat talibah hadirun, sebahagian pelajar hadir. Asur juz'i fis salib ni okey, dia sama macam atas. Cuma dia ada perkataan negatif kat depan ataupun nahi, laisa kullu wa laisa. Contoh kita boleh ambil contoh kat atas tadi, laisa ba'datul hadirun. Tak, bukan sebahagian pelajar yang hadir. Itu saja kita akan sambung dengan asur qadiyah syartiyah pula selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir Zufairi bin Kamaruzaman, nombor matrik 049838. Saya pelajar semester 4 Usuluddin. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk Qadiyah Syartiyah. Okey, Qadiyah Syartiyah ini bermaksud apabila dua ayat daripada Qadiyah Hamliyah itu dihubungkan dengan suatu perkataan yang berbentuk syarat seperti jika, kalau, dan banyak lagi, maka ianya akan terhasil Qadiyah Syartiyah. Seperti yang pertama ini ialah yatimu walilahmi, iaitu daging direbus dan juga al-lahmu hash, daging menjadi rapuh. Ayat yang pertama disebut sebagai muqaddam dan yang kedua pula ialah penyambungnya. Apabila dicantumkan keduanya, ia akan menjadi daging direbus, ia menjadi rapuh. Qadiyah syartiyah dibahagikan pula kepada dua bahagian, iaitu Qadiyah syartiyah muttasilah dan Qadiyah syartiyah munfasilah. Okey. Kedua-dua qadiyah di atas saling melengkapi antara satu sama lain dan daripada penyatuan ini terbentuklah Qadiyah syartiyah muttasilah.
Dilihat dari segi penggunaan adat sur, iaitu kata yang menunjukkan kuantiti. Qadiyah syartiyah muttasilah terbahagi kepada 4 jenis, iaitu yang pertama ialah sur kulli fi ijab, kedua sur kulli fi salabi, ketiga sur juz'i fil ijab, dan keempat ialah sur al-juz fil salab. Okey. Yang pertama ialah sur kulli fil ijab, iaitu kata depan yang menunjukkan adanya penetapan atas hubungan antara muqaddam dan penyambungnya dalam semua situasi dan keadaan. Contoh, as-sur kulli fil ijab, contohnya, jika kamu datang ke rumahku, aku akan menemuinya. Okey, kita lihat yang kedua ialah sur kulli fis salabi, iaitu yang bermaksud kata depan yang menunjukkan penetapan dengan meniadakan tetapnya hubungan sebab-sebab antara muqaddam dan tali dalam semua keadaan dan situasi. Contohnya, tidaklah sama sekali jika pandangan masyarakat itu bersatu, mereka gagal dalam perjuangannya. Itu sur kulli fi salabi. Ketiga ialah sur al-juz'i fi al-ijab, iaitu kata depan yang menunjukkan penetapan adanya sebahagian hubungan sebab akibat antara muqaddam dan tali tanpa menentukan situasi dan keadaan. Okey, contoh al-juz'i fil ijab ialah, contoh ayat dia, terkadang terjadi jika pelajar itu rajin, ia akan memperolehi penghargaan. Dan yang akhir sekali, qadiyah syartiyah muttasilah ialah sur al-juz'i fis salab. Artinya kata depan yang menunjukkan tetapnya sebahagian dengan memindahkan hubungan sebab dan akibat antara muqaddam dan tali tanpa menentukan situasi dan keadaan. Contoh ayat al-juz'i fis salab ialah, terkadang tidak terjadi manusia berilmu mengamalkan ilmunya. Kita pergi pula kepada qadiyah syartiyah mufassilah. Okey, qadiyah syartiyah mufassilah iaitu qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua juznya. Seperti ini contoh mula-mula syartiyah mufassilah, iaitu contoh ayat dia, Zaid ada kalanya pergi, ada kalanya tidur. Qadiyah ini dibahagikan menjadi 3 jenis, iaitu mani'un jami', mani'un hulwi, dan mani'un wal hulu. Okey, kita tengok yang pertama ialah mani'un jami'. Mani'un jami' ditolak kumpul. Artinya tidak boleh berkumpul. Dan tidak ditolak artinya tidak boleh menjadikan kedua-duanya. Contoh, Umar ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk. Ini mani'un jami' kerana berdiri dan duduk tidak boleh dilakukan secara tetapi kalau sekaligus tidak berdiri dan tidak duduk, itu mungkin terjadi yang dimaksudkan ditolak, iaitu boleh tidak terjadi kedua-duanya. Itu mani'un jami'. Yang kedua ialah mani'un hulwi, ditolak, tidak boleh terjadi kedua-duanya. Tidak ditolak berkumpulnya, ia boleh berkumpul, yang bermaksud boleh berkumpul kedua-duanya sekaligus. Contohnya, Aisyah ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Ini boleh jadi kerana Aisyah itu menaiki kapal, contohnya. Yang ketiga pula ialah mani'ul jami' wal hulu, iaitu yang dinamakan qadiyah syartiyah mufassilah haqiqiyah. Artinya kedua-duanya berkumpul. Yang bermaksud tidak terjadi. Tidak terjadi itu ditolaknya keduanya terjadi sekaligus tidak mungkin. Contohnya, Muhammad ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Andai kata Muhammad sekaligus mati dan hidup itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, ia tidak mati dan tidak hidup juga tidak mungkin. Qadiyah syartiyah pasti mempunyai dua bahagian juz kalimat, manakala matahari terbit yang bermaksud bahagian yang pertama muqaddam, siang yang terjadi itu ya bahagian yang kedua.
Wallahu a'lam.